Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 22 Januari 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, iaitulah kisah-kisah yang terpilih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang ke-117. Siri kita ni sudah 117. Iaitulah kisah perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di Makkah pada 4 Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah. Maka dalam peristiwa ini berlaku suatu arahan ataupun perubahan kepada perjalanan haji yang biasa dibuat oleh orang-orang Arab. Apa perubahan itu dan bagaimana sikap sebahagian daripada masyarakat menerima perubahan? Mari kita tengok hadis kita ini. Hikayah yang ke-17. An Ata'in rahimahullahu ta'ala. Ata' bin Abi Rabah. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Aku dengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi unasin ma'hu. Beberapa orang lain lagi bersama dengan Jabir. Mana riwayat ni bukan dia seorang. Aku dengar Jabir dan juga bersama dengan orang lain. Qala, mereka kata Jabir, ahlalna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haji khalisan laisa ma'hu umrah. Ahlalna bermakna kami berniat. Ahlalna makna mengangkat suara bertalbiyah, tahlil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika hajjan. Kita pergi semata-mata niat haji, tak ada campur dengan umrah. Dia panggil haji ifrad. Untuk maklumat para jemaah, haji ni ada 3 kategori. Haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. Jadi Jabir kata semua kami niat haji ifrad. Tidak ada umrah dalam musim haji. Qala Ata'u, kata Ata', qala Jabirun, kata Jabir, faqadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subha rabi'atin madat min Zulhijjah. Nabi kita sampai di Mekah 4 Zulhijjah. Tanda ni 4 Zulhijjah. Falamma qadimna, bila kita sampai di Mekah, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nahilla. Nabi perintahkan sahabat-sahabat supaya buka ihram. Tuan-tuan kena ingat, bila kita niat umrah, niat haji, maknanya kita kena buka selepas balik daripada Arafah nanti. Selepas Arafah, melontar Jamratul Aqabah, baru kita boleh buka. Tiba-tiba Nabi arahkan sahabat-sahabat yang sampai di Mekah, boleh buka ihram. Kena buka ihram. Wa qala, kata di Jabir, ahillu wa asibu minan nisa. Mereka buka ihram dan mereka boleh bersama dengan isteri. Qala Ata', qala Jabir, tengok. Ulama hadis ni teliti. Ata' kata, Jabir kata. Walam ya'zim alaihim, tapi Nabi kita tidak paksa. Nabi kata, buka ihram. Tidak kata mesti. Belum lagi. Walakin ahallahunna lahum. Walakin ahallahunna lahum. Maknanya dia boleh buka ihram kepada mereka. Nabi suruh buka. Fabalaghahu anna naqul, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan sahabat yang berkata,
lam yakun bainana wa baina Arafata illa khamsun. Tak ada lagi tempoh di antara kita sekarang dengan nak pergi ke Arafah 5 hari je lagi. Hari 4, hari 5, 6, 7, 8, hari 9. Hari 9 hari wukuf. Maknanya ada 5 hari je lagi nak wukuf. Amarana an nahilla ila nisa'ina. Nabi SAW perintahkan kami supaya buka ihram dan boleh bercampur dengan wanita kita, dengan isteri kita. Fana'ti Arafata taqturu mazakirunal mazya. Kami pergi Arafah nanti, kita punya alat kemaluan baru je keluar air mazi. Maknanya ibarat kata begitulah. Sedangkan kita mari dalam ihram, mari nak ibadat, mari nak, kenapa pula sibuk-sibuk dengan wanita ni? Macam ada sebahagian yang tak faham hikmah. Qala, kata di atas, wa yaqulu Jabirun biyadihi hakada. Nabi Jabir tunjuk isyarat dengan tangan dia. Wa harrakaha, menunjukkan macam istighrab lah, macam mana ni? Ibarat gitulah. Bagaimana ni kita nak buka ihram, tinggal 5 hari je lagi dengan wukuf. Bila sampai kepada Nabi, ke telinga Nabi SAW, ada sahabat yang macam tak berapa nak boleh terima keadaan ini. Faqama Rasulullah SAW faqal. Nabi kita bangun, Nabi kita bersabda, qad alimtum anni atqakum lillah. Hei para sahabat, kamu kan semua dah tahu, dah kenal aku ni orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, paling takut pada Allah. Wa asdaqukum, orang yang paling benar cakapan. Wa abarrukum, orang yang paling baik di kalangan kamu. Walaula hadi, kalau tidak kerana aku bawa hadiu, mana bawa hayawan daripada Madinah untuk sembelih di Mekah, la halaltu kama tahillun, aku akan buka ihram sebagaimana kamu buka. Maknanya bagi orang yang tak bawa hadiu, tak bawa kambing, tak bawa unta untuk sembelih di Mekah, maka dia boleh buka ihram. Orang yang bawa tak boleh. Jadi Nabi SAW di antara orang yang bawa hayawan. Maka fahillu, Nabi kata bukalah. Tak payah cakap banyak. Falau istaqbaltu min amri mastadbartu. Kalaulah benda ni akan datang, bukan dah lepas, ma ahdaitu, nascaya aku tak akan bawa hadiu. Fahalalna, aku akan buka ihram bersama dengan kamu. Jadi bila dengar arahan yang tegas begini, kata Jabir, fahalalna wasmi'na wa ata'na, kami buka ihram, kami dengar arahan dan kami taat. Sahabat ni mudah, cuma dia nak kepastian. Sebab benda ni benda baru bagi mereka, tak boleh. Orang jahiliah dulu buat umrah dalam bulan haji, min afjaril fujur. Buat umrah pada bulan haji. Pergi haji, buat umrah, mesti haji. Di antara kejahatan yang keji bagi orang jahiliah. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Maka Nabi SAW di antara hikmahnya nak membatalkan adat jahiliah itu, bahawa kita buat umrah sekarang. Boleh katakan banyak di antara perundangan yang ditunjuk oleh Nabi SAW berbentuk amali. Nak batalkan adat jahiliah yang berat, Nabi kena dulu. Contohnya nak membatalkan sistem anak angkat. Nabi, Allah Ta'ala kawinkan dia dengan Zainab setelah diceraikan oleh Zaid. Berat. Orang bercakap macam-macam. Tular macam-macam dia punya bahasa netizen. Oh dahsyat. Tapi netizen munafik lah main. Sahabat-sahabat tak ada masalah. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Yang pertama, menunjukkan kepada kedudukan haji tamattu'. Haji tamattu'. Tadi ana sebut haji ada 3 kategori. Satu dia panggil tamattu', maknanya kita pergi buat umrah dalam bulan haji, kemudian kita buat haji. Yang kedua haji ifrad, mari daripada miqat kita niat haji saja. Yang ketiga qiran, kita daripada miqat kita niat haji dan umrah serentak. Maka tiga-tiganya dibenarkan. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa tamattu' adalah merupakan apa yang diarahkan oleh Nabi SAW, dan baginda Nabi nak, kalau boleh, kalau dia tak bawa hadiu, dia nak tamattu' juga. Yang kedua, dalil ini iaitulah boleh mengerjakan umrah pada musim haji, tidak sebagaimana yang dianggap oleh jahiliah. Baiklah para pelajar sekalian, kita masuk kepada dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Yang pertama, ata sahib
tuan punya cerita ni nama dia Ata bin Abi Rabah. Ayah dia Abu Rabah tu gelaran, nama dia Aslam, Ata bin Aslam. Tapi lebih dikenal dengan nama Ata bin Abi Rabah. Al-Imamu Syekhul Islam Muftil Haramil Makki, Mufti Mekah. Dan intahat fatwa, maknanya kemuncak tertinggi dalam sudut fatwa di Mekah. Siapa dia? Ata. Kemudian Mujahid. Dan Ata lebih orang kata lebih senior, lebih hebat. Dan Ata ni rupa tak comel. Aswad, gelap warna dia. A'war, aftas, asyal, a'raj, summa ami. Makna rupa dia tidak cantik lah, tidak comel. Saya malah nak terjemah lah. Yang penting tak comel orang. Kalau nak kata sebab dia comel hebat lah. Walaupun dia tak comel dan akhirnya buta mata dia. Tapi bertaraf mufti negara haram yang begitu hebat. Wa kana thiqah, faqihan, aliman, kathirul hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Maknanya kita boleh katakan bukan rupa tu yang menarik, tapi ilmu itu yang mengangkat darjat. Kata di Ata, adraktu mi'ataini min ashabi Rasulillah. Aku sempat bertemu dengan 200 orang sahabat Nabi. Jadi Ata ni tabi'in, dia panggil ulama tabi'in. Dia bertemu dengan 200 orang sahabat Nabi. Kata di Ibnu Abi Layla, hajja Ata sempat mengerjakan lebih daripada 70 kali haji. Masya Allah. Ata sempat kerja 70 kali haji. Lebih. Qala Abu Hazim Al-Araj, faqa Ata, mana Ata telah mengatasi ulama lain dalam bab fatwa di Mekah. Dan dialah dikata orang yang paling alim pada zaman dia tentang ilmu al-manasik, ilmu haji. Mati pada tahun 115, ada kata 114 Hijrah, umur dia 88 tahun. Umur 88 tahun. Ata meriwayatkan nombor 2, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Salami, Al-Madani, Al-Faqih. Cerita dia kita dah cerita dulu. Dalam siri yang 101 ada 76, 70, banyak dah. Banyak kali ulang dah. Cuma di sini kita ambil ringkas je. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Salami, Al-Madani, Al-Faqih. Min ahli bai'atir ridwan. Dia sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah dan dia ikat setia dengan Nabi. Orang yang terakhir yang bersama menyaksikan ikat setia Bai'atul Aqabah yang kedua di Mekah, dia yang terakhir meninggal. Dia telah meriwayatkan ilmu yang begitu banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Umar, Ali, Abi Bakar, Abi Ubaidah, Mu'ad bin Jabal, Az-Zubair dan ramai lagi para sahabat. Rahala fi akhir umri ila Makkah. Akhir umur dia pergi ke Mekah. Kemudian dia balik ke Madinah dan mati pada tahun 78, umur dia 94 tahun. Radhiyallahu anhu. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata pada hari Al-Hudaibiyah, antumul yaum khairu ahli al-ardi. Nabi kata kepada orang yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyah, tahun yang ke-6, ingat. Zulqa'dah, tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi kata, kamu sebaik-baik orang yang ada di atas muka bumi sekarang. Wa kunna alfan wa arba'umiyah. Jabir kata, bilangan kami 1,400 orang. Allahu Akbar. Mulia Jabir. Dan 1,400 orang lagi sahabat yang bersama dalam perjanjian Hudaibiyah. Isu yang ketiga, qala Ata. Ata kata apa? Aku dengar daripada Jabir radhiyallahu anhu fi unasin ma'hu. Dan beberapa orang bersama dengan Jabir. Kata ulama, hadza taharruz min Ata. Ini langkah berhati-hati daripada Ata
supaya orang yang dengar tak timbul keraguan. Atok dengar dari siapa ni cerita ni? Sebab cerita ni agak ganjil, pelik. Nabi suruh buka ihram, orang dah pakai ihram contohnya. Maka kata pengkaji hadis, ulama hadis kata darajat tahammul fil hadis samaniyah. Darajat orang yang nak meriwayatkan hadis tu ada 8. Yang paling tinggi as-sama'. Dengar, sami'tu. Sami'tu mana? Dia dengar sendiri daripada rawi hadis. As-sama', al-qira'ah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-i'lam, al-wasiyah, al-wijadah. Ada 8 darjah. Saya tak terjemah di sini. Tuan-tuan nak kena belajar ilmu hadis. Maknanya yang paling tinggi kali darjah sama. Kita dengar. Murid dengar daripada guru dia direct. Syafi'ian dengar mulut ke mulut. Dan beza pula dia dengar daripada seorang, dia dengar daripada banyak orang. Lagi hebat, hadis yang sama bila dengar daripada ramai, maka itu menunjukkan kekuatan kesahihan hadis tersebut. Maka Jabir kata apa? Sami'tu. Aku dengar daripada Jabir fi unasin. Fi unasin. Bukan aku seorang, orang lain dengar juga. Berapa orang lagi? Jadi mana menunjukkan kekuatan riwayat itu. Baik para jemaah sekalian. Maka di sini kita dapat belajar berapa jenis ihram haji. Ada 3 jenis. Qiran itu makna kembar. Sampai di miqat dia niat, saja aku mengerjakan haji dan umrah. Nawaitul hajja wal umrah. Dua-dua sekali, twin. Itu banyak qiran. Cara yang kedua qiran, kita masuk Mekah nak niat umrah, haji tamattu', tapi sampai Mekah tak dapat nak tawaf, tak sempat. Sakit ke, uzur, wanita mari haid, sehingga hari haji tak dapat nak tawaf umrah, maka dimasukkan haji ke atas umrah. Saja aku masukkan haji ke atas umrah, maka jadi haji dia qiran. Yang kedua haji tamattu', iaitulah orang yang pergi niat umrah, selesai umrah, tunggu di Mekah jangan balik. Bila mari hari haji, niat haji, maka dia panggil haji tamattu'. Sebab apa tamattu'? Macam pergi Mekah, tapi dia punya cara macam orang Mekah. Apa dia cara macam orang Mekah? Yalah, buka ihram, relax, boleh duduk dengan suami, dengan isteri, boleh semualah perkara-perkara yang larangan ihram diangkat. Maka dua ni, qiran, tamattu', kena dam. Kena sembelih seekor kambing atau 1/7 daripada unta dan lembu. Yang ketiga, al-ifrad, haji single. Niat haji saja. Kita mari Mekah, kita niat haji. Berapa hari lagi nak haji, duduk dalam ihram sampai ke selesai haji. Selesai kita tawaf, kita mukuf, kita melontar Jamrah Aqabah, kita bercukur, kita tawaf, sa'i, kemudian selesai semua, baru kita buat umrah. Yang ni tak payah bayar dam, sebab cukuplah dia banyak hari dalam ihram. Baik. Itu 3 kategori haji, dia panggil khilafun tanawwu'. Perbezaan pelbagai. Cuma berbezalah ulama tu, ada yang pilih yang ni afdal, ini afdal. Nanti kita tengok sekejap lagi. Isu yang keempat, Nabi SAW, para sahabat ketika di Madinah, di Zulhulaifah, ataupun terkenalkan dengan nama Abyar Ali, zaman Nabi nama Zulhulaifah, nama miqat. Kata Jabir, kami ahlalna fil haji khalisan laisa ma'ahu umrah. Kami haji hanya niat haji je, tak ada umrah, tidak ada umrah. Ini adalah merupakan pada permulaan Islam. Sebelum Nabi kita menerima wahyu, bijawazil umrah fi ashuril hajj, harus buat umrah dalam bulan haji. Sebagaimana disebut oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jadi kita tak tahu, kita tahu haji ya. Tahu haji. Maka sahabat-sahabat keluar kebanyakannya berniat haji. Nabi niat haji. Bezanya Nabi dia bawa hadiu. Hadiu ni apa tuan-tuan? Hayawan, sama ada unta atau kambing, biri-biri, kita letak tanda siap dah. Ada tanda dia. Ada tali tengkok dia. Tanda hayawan ni untuk sembelih di Mekah. Itu dia panggil hadiu. Yang kita panggil sekarang ni dam hadiu masuk dalam itulah.
Jadi Nabi dia bawa hadiu. Mengikut dalam kaedah, bila bawa hadiu, tak boleh buka ihram. Orang tak bawa, boleh buka. Maka Nabi SAW menerima wahyu, harus melakukan umrah pada bulan haji. Maka Nabi SAW mengarahkan sahabat tahallul. Buka ihram semua. Tahallul dia panggil. Bila buka ihram, selesai daripada tawaf, sa'i umrah, cukup, bergunting, bebaslah. Boleh duduk dengan 13 perkara larangan ihram, terbuka semua. Tercabut semua larangan ihram itu. Tidak jadi masalah. Jadi boleh semua. Maka para sahabat, ada yang benda baru bagi mereka, susah hati. Yang kelima, pada peringkat awalnya Nabi SAW suruh tahallul tu min babin nasiha, suruh. Tak kuat lagi. Istihbab, siapa nak buka. Jadi para sahabat mula rasa, pelik ni. Ini arahan baru ni. Jadi macam-macam cakap. 5 hari lagi dah nak haji. Buka ihram pula. Maka ada di kalangan sahabat yang setia seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar Nabi suruh je, tak tanya 2 kali. Terus buka ihram. Itu gaya Abu Bakar. Seorang yang sangat, nama dia Siddiqul Ummah. Orang yang paling benar dalam umat ini Abu Bakar As-Siddiq. Dia dengar Nabi arah, terus. Tak tanya 2 kali kata orang. Dan banyak kalilah. Beberapa isu besar dalam peristiwa macam di Hudaibiyah. Mana-mana je. Abu Bakar mengikut arahan terus. Apa yang Nabi buat? Samaan wa ta'atan. Orang panggil ketaatan yang jitu. Tak tanya 2 kali kata orang. Tak tengok kiri kanan. Terima arahan, terus terima. Maka di sini para sahabat ada yang terima terus seperti Sayyidina Abu Bakar dan seumpamanya, dan ada yang macam kurang berpuas hati. Kenapa ni buka ihram ni, kenapa? Lebih-lebih lagi dia tengok Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pula tak buka ihram. Nabi tak buka tu, suruh kita buka. Macam mana ni? Jadi begitulah kita hari ni pun ada juga, banyak juga arahan-arahan yang dikeluarkan, kan? Setengah orang ni payah nak terima, susah nak terima. Paksa kena, iyalah, tak lebih lagi benda-benda yang baru, arahan begini dia rasa payah. Maka Nabi SAW akan tunjukkan cara yang terbaik dari sudut psikologi, dari sudut orang panggil bagaimana nak iqna'. Arab kata iqna' ni. Bagaimana nak beri kepercayaan, keyakinan yang mantap kepada para jemaah ni supaya tak berbelah bagi. Supaya tak belah bagi. Sebab itulah kata di Jabir, pada peringkat awal Nabi tidak lam ya'zim, mana tak paksa lagi. Nabi suruh buat. Mana-mana yang mantap, terus dia buat. Mana-mana yang masih lagi berfikir, cakap. Jadi yang kita naknya, yang mantapnya iaitulah sahabat, iaitulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, terus bila tengok je Nabi buat, Nabi arah, maaf. Nabi tak buatlah sebab Nabi bawa hadiah kan. Kalau Nabi buat, semua sahabat tak tanya dah. Tapi Nabi tak mula dulu, tu jadi masalah. Ujian kepada sahabat itu Nabi tak buat. Kenapa Nabi tak buat? Sebab dia bawa hadiah. Jelaslah kita. Bila sampai ke telinga Nabi SAW, ada yang bercakap, 5 hari lagi lah kita pergi ke Arafah, baru sudah mandi junub, macam-macam dia punya ucapan. Maka Nabi SAW tidak membiarkan mereka bercakap. Nabi tak akan beri ruang untuk mereka qila waqala, ulas, ana buat ulasan sini, analisa atau analisa ni, jangan buka peluang, jangan buka ruang, nanti banyak fitnah yang akan timbul. Maka Nabi SAW langsung berucap, anni atqakum lillah. Sahabat, kamu tahu kan, kamu kenalkan aku ni orang yang paling bertakwa, paling takut pada Allah, wa asdaqukum wa abarrukum. Orang yang paling baik, orang yang paling benar, orang yang paling takut. Nabi sebut tentang siapa dia. Untuk apa?
supaya sahabat-sahabat ni sedar kenapa nak iktirad, kenapa nak bercakap. Sepatutnya bila Nabi arah, buat je lah. Bila nak bagi arahan, buat je. Kenapa pula kamu banyak bercakap ni? Itu di antara sebab yang kita kena belajar para jemaah sekalian. Kita juga kalau ada kes apa-apa tak boleh tangguh lama. Kena cepat. Cepat berunding, cepat bercakap, cepat tanya khabar. Kalau nampak ada bibit-bibit orang tak puas hati dengan kita, pergi tanya saja. Tuan, apa benda yang tak kena kepada saya ni? Contohlah kita kata, kenapa arahan saya tidak diikuti? Kita dengar pelbagai respon ulasan daripada orang lain supaya kita dapat memperbaiki dan kita dapat perbetulkan keadaan. Maka Nabi SAW terus langsung berucap. Bila berucap macam ni, sahabat-sahabat yang dengar tadi pun tak berani nak cakap lah. Tak boleh lah. Tak boleh ni. Kita kena taat, akur, buka ihram belaka. Dan juga di antara perkara yang menarik juga dalam masalah ini, iaitulah masalah Nabi nyatakan sebab-sebab kenapa dia tak buat. Ini penting ni para jemaah. Kita sebagai pendakwah, kalau kita minta orang buat sesuatu tetapi kita tak boleh nak buat, kita kena nyatakan sebab. Tengok Nabi kata apa? Walau lahadi lahalaltu kama tahillun. Kalau tidak kerana aku bawa hadiu, sudah tentu aku buka ihram sebagaimana kamu semua. Kalau tidak kerana hadiu, sudah tentu aku buka ihram sebagaimana kamu buka. Tapi aku tak boleh buka sebab aku bawa hadiu. Jadi aku tak boleh buka kerana apa? Sebab Nabi SAW bawa hadiu, maka dia tak boleh buka ihram. Alhamdulillah, jelas kepada kita. Mari kita tengok bagaimana respon para sahabat. Lamma sami'a as-sabahatul mu'taridun hadzal qaul. Ayat yang ke-8. Apabila sahabat yang i'tirad, yang macam bercakap tadilah, yang rasa berat hati nak buka ihram, dia rasa sayang tu. Dia dengar sabu ila rusydihim. Mereka kembali semula jadi tenang. Sebab itu Nabi tak buka ihram. Sebab dia bawa hadiu. Satu. Dan dia sedar balik bahawa Nabi kalau dia bercakap dengan wahyu, bukan bercakap dengan suka-suka macam kita hari ni, arahan pagi lain, arahan petang lain. Kan? Jadi para sahabat, bila dia sedar balik, wansa'u li amri nabihim, mereka akur kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahallalu minal ihrami ba'dal umrah. Mereka pun buka ihram lah. Jadi pergi buat umrah, tawaf, sa'i, gunting, cukup, buka ihram. Dan yang bawa isteri, duduk bersama isteri. Fakana hadza kamalul iman. Ini menandakan sempurnanya iman. Di antara tanda sempurna iman itu apabila kita taat, kita akur, kita patuh kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana terdapat banyak tahap, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa ayat yang mengarahkan kita supaya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya surah Al-Maidah ayat 92, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Satu. Surah An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Suratul Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu. Surah An-Nur ayat 54, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Surah Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Jadi ayat-ayat ini arahan supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bagaimana kita nak i'tirad, bagaimana kita nak
nak bantah apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seorang sahabat, respon daripada seorang sahabat nama dia Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Qalat kharajna muhrimin. Kami keluar daripada Madinah ihram. Maka sampai di Mekah, Nabi mengarahkan man kana ma'ahu hadiyun falyutimma. Siapa dia bawa hadiyu, hayawan untuk disembelih di Mekah, maka sempurnakan umrah dia, haji dia. Tak boleh buka. Wa fi lafzin falyuqim ala ihrami. Dan lafaz kata hendaklah dia teruskan dengan ihram dia, jangan buka. Wa man lam yakun ma'ahu hadiyun falyahlil. Siapa dia tak bawa hadiyu, dia kena buka ihram. Qalat Asma kata, aku tak bawa hadiyu. Aku buka ihram lah, ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'az Zubair. Zubair bawa hadiyu, suami dia. Dia tak boleh buka ihram. Qalat falabastu siyabi wa halaltu. Aku pun sudah umrah, tukarlah pakai ihram, itu pakai baju biasa. Faji'tu ila Zubair, aku pergi ke kemah tempat Zubair. Qala, Zubair kata, qumi anni. Asma, gigi balik kemah awak, balik. Qalat faqultu, kata di Asma, atakhsha an asiba alaik. Zubair, awak takut saya kacau awak ke? Zubair dalam ihram. Asma dia buka ihram. Orang buka ihram tak ada masalah. Jadi orang dalam ihram tak boleh sentuh isteri dia. Maka Asma kata, mu takut aku kacau kau ke? Tengok ni. Atakhsha an asiba alaika? Allahu akbar. Jadi hadis ini rawahu Ahmad wa Muslim. Ini menunjukkan salah satu daripada insiden yang berlaku. Jadi para sahabat yang buka ihram telah taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah, al-amru fi bidayatihi. Jadi peringkat awalnya orang semuanya niat ihram haji, kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu daripada Allah supaya buka ihram. Jadi bila kita buka ihram menunjuk, dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyatakan cita-cita dia, kalaulah aku tahu nak dapat wahyu buka ihram, sudah pasti aku tak bawa hadiyu. Aku nak buka juga ihram, nak tunjuk amali melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi boleh perintah sahabat, tapi dia tak boleh buat kerana dia terhalang dengan syarat yang telah ditetapkan itu. Maka di sinilah timbulnya perbincangan para ulama, haji mana yang paling baik? Ifrad, tamattu', qiran. Orang mazhab Syafi'i kata ifrad afdal. Lish? Kenapa? Sebab kita tak payah bayar dam. Bagi mazhab Syafi'i, dam yang kita bayar kerana haji tamattu' itu dia panggil dam jubran. Dam kerana bersalah sebab pergi buka ihram, tak berdosa, maka dam tu kita tak boleh makan. Mazhab Hambali kata la, haji tamattu' afdal. Lish? Kenapa? Sebab Nabi SAW perintahkan para sahabat supaya buka ihram, umrah haji jadi umrah, maka jadi haji tamattu'. Dan baginda Nabi SAW sendiri bercita-cita, lawis taqbal tu, kalaulah benda tu tak berlaku sekarang, aku tak akan bawa hadiyu, aku nak buka juga. Mana Nabi bercita-cita nak tamattu', itu menunjukkan tamattu' lebih afdal. Yang ketiga, hadiyu yang kita sembelih itu bukanlah denda, tapi nusuk, amalan haji. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bagi tahu afdalul hajj, haji yang afdal itu al-ajju was-sajju. Al-ajju was-sajju, haji yang banyak angkat suara talbiyah dan menumpahkan hayawan korban, hadiyu. Jadi maknanya bila kita haji tamattu', kita tambah satu lagi hadiyu, tambah satu lagi amalan haji, iaitulah sembelih hadiyu, sembelih dam. Sudah tentu bila tambahnya ibadat, tambahnya pahala. Bila tambahnya pahala, afdal lah dia. Jadi ada jadi ulama lain kata, dok, qiran lebih afdal. Sebab dia kata Nabi pun qiran. Wallahu alam, yang pentingnya bagi ana lah,
Kalau tanya saya, habis ustaz nak buat yang mana? Abu Anas nak buat yang mana? Saya kata saya ikut keadaan. Kalau saya masuk awal lagi Mekah, saya nak buat haji tamattu. Tapi kalau kita masuk dah 2 hari lagi nak haji, kita ifrad ialah buka ihram 2 hari tak, ialah kata orang tak berbaloi sangat. Tapi kalau ikut sunnah Nabi suruh buka, berbaloi lah kita. Jadi kadang-kadang kita buat perkiraan tu kerana apa? Senang, tak payah banyak. Kalau kita wajib ifrad, senang. Kita pergi tawaf qudum, tawaf selamat datang, kita boleh langsung sa'i haji. Jadi bila balik Arafah nanti, kita melontar Jamrah Aqabah, kita bercukur, kita gunting, kita sembelih hadiu, kita pergi tawaf je. Sa'i tak perlu. Jadi adalah dia punya perbincangan itu ada. Jadi kalau tuan-tuan ni kena ilmu haji ni, ana dah syarah panjang dalam huraian kita, syarah kita kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji. Tuan-tuan tengok jilid yang ketiga. Dalam bab jilid yang kedua, dalam bab haji. Kalau dengar di sana detail lah. Detail. Yang ni saya cerita ni, mana nak detail. Jadi kita pun jelaslah kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilihlah nak yang mana satu. Nak minat yang mana. Nak haji ifrad, buat haji ifrad. Nak tamattu' silakan. Nak qiran silakan. Ini yang dikatakan khilaf tanawu'. Khilaf dalam bab haji ni khilaf pelbagai. Bukan khilafun tadad, khilaf nak kelahi tak ada. Awak pilih di mana-mana yang kita nak pilih. Alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, kita tengok kepada yang terakhir, yang ke-10. Nahnu na'lam, kita sudah mengetahui bahawa di antara gaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau diberi pilihan yang mana yang lebih mudah di antara 2 amalan, Nabi akan pilih yang paling mudah. Kecuali amalan itu dosa, amalan itu tidak baik, maka Nabi tak akan buat. Maka di sini sudah nampak haji tamattu' lebih ringan, lebih senang. Lama nak jaga ni. Kita kalau setakat nak jaga pantang larang ihram je, tak boleh nak pakai wangian, tak boleh nak pakai pakaian yang bercantum. Anak rasa taklah payah sangat. Tapi nak jaga ni, nak jaga mulut ni. Dalam ihram mengumpat orang. Kaifallah. Bagaimana dengan haji kita? Dalam ihram duk marah ke package. Package apa ni? Package ni harga Yahudi ni. Dia punya ayat. Meletup juga. Maka kita mengatakan, alhamdulillah, tuan-tuan fikir sendirilah. Nak buat haji ifrad senang. Dulu ihram seronok je. Saya mula-mula pergi haji dulu, arwah bapak ni rahimahullah, dia suruh saya buat haji ifrad. Mau buat haji ifrad dekat 2 minggu juga dalam ihram. Baru kita tahu, boleh buka ihram balik Arafah tu, rasa seronok. Kuku pada panjang kan, dekat 2 minggu dalam ihram. Tapi kita rasa suka. Cuma yang saya bimbangnya nak jaga ni, jaga mulut ni, nak jaga kemabruran haji tu, supaya kita tidak langgar, supaya kita tidak buat pantang larang. Itu yang kita takut. Yang fizikal tu insya-Allah senang ya. Orang India seumur hidup pakai kain tak berjahit boleh je. Takkanlah kita 10 hari pakai kain tak berjahit dah susah hati. Tapi yang susah hatinya nak jaga mulut, nak jaga kemabruran haji supaya tidak mengumpat orang, tidak mengutuk orang, tidak, yang penting tak langgar SOP syariat di dalam amalan haji. Jadi para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. Hadis Jabir ini panjang. Hadis Jabir ini panjang. Dalam Sahih Muslim dia detail daripada awal sampai ke akhir. Tuan-tuan tengok dalam kuliah saya di kitab Fiqh Manhaji itu, dalam bab hadis Jabir, hadis yang panjang itu, insya-Allah ada di sana huraiannya, insya-Allah. Baik, kita tamatkan dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.